Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a huda amma ba'd. Baru-baru ini saudara Abdul Hadi membuat video dan membacakan ibarat daripada kitab Syarah Jawharah Tauhid Jawi. Beliau telah berkongsi perkataan Imam Al-Izz bin Abdul Salam yang mengatakan bahawa zikir Allah Allah dan hanya ikhtisar dengan zikir Allah Allah, halnya memendekkan atas demikian itu, yakni hanya zikir Allah Allah, adalah perkara yang bid'ah yang qabihah, bid'ah yang keji, dan ia hanya dilakukan oleh golongan yang jahil. Lalu video tersebut telah diberi komentar oleh saudara Ustaz P.U. Faiz yang mengatakan bahawa Abdul Hadi adalah orang yang jahil, orang yang tidak pandai membaca kitab Jawi, malah telah salah faham maksud sebenar Imam Al-Izz bin Abdul Salam tentang zikir Ismul Mufrad Allah Allah. P.U. Faiz komen, Syekh Izzuddin bin Abdul Salam kata, bid'ah qabihah zikir Allah Allah atau huwa itu hal keadaan memendekkan bacaan dengan tidak bermat. Jadi P.U. Faiz kata, maksud Al-Izz bin Abdul Salam melarang membid'ahkan zikir Allah Allah adalah zikir Allah Allah yang tidak bermat. Maknanya bukan sebut Allah Allah, tapi hanya sebut Allah 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 secara laju-laju. Itulah yang dibid'ahkan oleh Al-Izz bin Abdul Salam menurut P.U. Faiz. P.U. Faiz juga telah membuat video jawab balas kepada saudara Abdul Hadi, dan dalam video tersebut beliau mengatakan 6 perkara secara rumusannya dalam video ini. Pertama, beliau menyebutkan bahawa beliau telah talaqi kitab Jawi tersebut di Kelantan. Kedua, beliau telah khatam mengaji kitab tersebut. Ketiga, kitab tersebut ditulis oleh Syekh Daud Al-Fattani menurut kata-kata rujukan beliau yang thiqah. Keempat, Imam Al-Izz mengatakan bahawa bid'ah zikir Allah Allah itu adalah kerana memendekkan tanpa memanjangkan Allah. Maknanya dia hanya sebut di sini satu harakat, Allah Allah Allah, laju. Memendekkan mat, kata P.U. Faiz. Kelima, Imam Al-Izz mengatakan bid'ah zikir Allah Allah sekiranya tidak didahulukan atau tidak disertakan dengan zikir-zikir lain. Yakni sekiranya seseorang berzikir Subhanallah, Walhamdulillah, Wallahu Akbar contohnya, dan ada zikir La ilaha illallah contohnya, kemudian diikuti dengan zikir Allah Allah, maka tidak mengapa dan tidak bid'ah. Ini menurut P.U. Faiz, pemahaman beliau terhadap perkataan Al-Izz bin Abdul Salam. Keenam, beliau mengatakan bahawa Abdul Hadi tidak bertanya, tidak berguru, gagal faham dan gopoh. Jadi mari kita lihat adakah benar 6 dakwaan P.U. Faiz tersebut. Pertama, berkenaan beliau pernah mengaji dan khatam kitab ini, maka alhamdulillah dan tahniah diucapkan kepada beliau. Tapi ibrah dan nilai pada mengaji, talaqi dan khatam kitab itu adalah kefahaman. Sekiranya kita tidak faham atau gagal faham, maka objektif mengaji, talaqi dan khatam itu tidaklah tercapai. Kedua, manakala dakwaan beliau bahawa kitab ini ditulis oleh Syekh Daud Fattani, harapnya P.U. Faiz boleh sebutkan siapakah sumber rujukan beliau yang siqah tersebut, kerana sebahagian pengkaji yang lain menyebutkan sebaliknya. P.U. Faiz sendiri pernah khatam kitab ini, dan pada hujung kitab ini disebutkan telah tamat tulisan naskah yang berkat ini pada hari Rabu bulan Ramadan tahun 1292. Termaktub di Sambas, Kampung Parik, dalam hampar atau dalam hampir Sultan Muhammad Safiyuddin. Maka jelas di sini disebutkan kawasan Sambas, dan penulis kitab ini pun daripada daerah Sambas. P.U. Faiz sebagai orang yang pernah khatam kitab ini juga ada menulis Sambas itu adalah Kepulauan Sulawesi. Maknanya bukan di Fattani lah. Tetapi Pulau Sulawesi itu adalah kawasan ini, wahai P.U. Faiz. Inilah Kepulauan Sulawesi. Adapun Sambas, maka ia berada di Kepulauan Borneo, di kawasan sini, Kalimantan. Kemudian mengenai dakwaan bahawa Imam Al-Izz mengatakan bid'ah zikir Allah Allah itu adalah kerana memendekkan dengan berkata Allah Allah dan tidak menyebutkan secara betul dengan mad, iaitu Allah Allah. Dan dakwaan P.U. Faiz bahawa Imam Al-Izz mengatakan bid'ah zikir Allah Allah sekiranya tidak ada disertakan atau tidak didahului dengan zikir yang tam, sempurna seperti
Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Dia terus zikir Allah, Allah, Allah. Itulah maksud Al-Ais bin Abdul Salam yang didakwakan oleh Piu Faiz. Maka marilah kita lihat adakah benar dakwaan Piu Faiz tersebut. Inilah kenyataan Al-Ais bin Abdul Salam yang terdapat dalam kitab Jawi ini yang telah disebutkan oleh Abdul Hadi dan digagal fahamkan dan dibakul sampahkan oleh Piu Faiz. Dan kata Ais yang anak Abdul Salam, yakni Al-Ais bin Abdul Salam Sultanul Ulama, dia kata maka zikir dengan Allah Allah, okey, halnya memendekkan atas demikian itu. Jadi yang pertama kita ada poin zikir Allah Allah dengan ikhtisar, satu. Kemudian zikir Allah Allah dengan ikhtisar itu maka iaitu daripada bid'ah yang qabihah. Jadi zikir Allah Allah yang pendek hukumnya menurut Al-Ais bin Abdul Salam adalah bid'ah yang keji dan ia dilakukan oleh orang yang jahil. Jadi kita boleh trace kenyataan Imam Al-Ais bin Abdul Salam ini dengan memerhatikan 3 elemen yang terdapat dalam terjemahan kitab Jawi ini. Kita akan dapat kesan dalam kitab-kitab Arab kerana ulama-ulama Jawi kita, mereka juga merujuk kepada ulama-ulama dan mereka tidak mereka-reka sesuatu daripada kocek mereka sendiri. Pendek kata, para ulama kita, ulama Melayu kita dulu tidak merepek-repek seperti ustaz Panglipo Lara pada hari ini. Jadi kalau kita cari, kita akan jumpa kenyataan Imam Al-Ais Ibn Abdul Salam ini dinukilkan oleh para ulama dalam kitab Arab. Dalam kitab Mawahibul Jalil, Syarah Mukhtasar Khalil oleh Al-Hattab, beliau menukilkan kata-kata Imam Al-Ais Ibn Abdul Salam tersebut. Wasu'ila Syekh Izzuddin anir rajul yadhkuru fayaqul Allah Allah. Jadi Imam Al-Ais Ibn Abdul Salam disoal mengenai lelaki yang berzikir. Bagaimana dia berzikir? Dia berkata Allah Allah. Wa yaqtasiru ala dhalik. Sama seperti kitab Jawi tadi, halnya memendekkan atas yang demikian itu juga. Wa yaqtasiru ala dhalik. Dia memendekkan atas Allah Allah. Okey, memendekkan ni apa maksud dia? Adakah seperti yang Piu Faiz kata, tidak memanjangkan mad atau tidak disertakan dengan zikir-zikir tam yang lain? Kita baca sampai habis. Soalannya, hal huwa mithlu qawlihi subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wa ma ashbaha dhalika am la? Jadi soalannya, adakah zikir Allah Allah ini sama seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar? Soalan ini bertanya, Allah Allah ini yuqtasar alaih, hanya disebutkan Allah Allah, dan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar diletakkan fi muqabil Allah Allah. Maknanya dua perkara yang berlawanan lah di sini. Allah Allah, zikir Allah Allah diletakkan fi muqabil subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ini masih lagi soalan. Wa idza lam yakun bimathabatihi, yakni sekiranya zikir Allah Allah itu tidak sama dengan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, kalau tak sama, fahal huwa bid'atun lam tunqal 'anis salafi am la? Kalau tidak samalah Allah Allah itu dengan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, maka apa hukum dia? Bid'ah ke? Fa ajaba, maka Imam Al-Ais menjawab seperti yang dinukilkan oleh Al-Hattab. Hadhihi bid'atun lam tunqal 'anir rasuli wala an ahadin minas salaf. Ini satu bid'ah yang tidak dilakukan oleh Rasul dan tidak dinukilkan daripada salaf soleh. Mungkin ada yang kata, oh bid'ah di sini bid'ah mahmudah, bid'ah hasanah, kan? La, wa innama yaf'aluhul jahalah. Ini konteks ini menunjukkan bahawa ia bid'ah yang qabihah, bid'ah yang keji seperti yang disebutkan oleh Al-Ais dan diterjemahkan oleh ulama Jawi itu. Dia kata dilakukan oleh orang yang jahil. Ini dia yaf'aluhul jahalah. Kemudian kata Al-Ais lagi, wa dhikrul masyru'u kulluhu la budda an yakuna jumlatan fi'liyatan aw ismiyah. Zikir yang dimasyru'kan oleh agama semuanya mestilah mestilah jumlah yang difahami, jumlah fi'liyah atau ismiyah. Mestilah kita kata Allahu akbar, subhanallah, sami'allahu liman hamidah. Kata-kata jumlah ayat yang difahami dan bukannya ikhtisar dengan Allah Allah. Wa huwa ma'khudun minal kitabi was sunnati wa adhkaril anbiya'i
kalau dilihat kepada zikir-zikir dalam Al-Quran, dalam hadis dan zikir-zikir para nabi, semuanya zikir yang ayat yang sempurna. Wal khairu kulluhu fi ittiba'ir rasuli wattiba'is salafis salihin. Dan kebaikan, segala kebaikan adalah mengikut nabi dan mengikut salaf soleh. Dunal aghbiya'i minal jahilin. Dan bukannya kita ikut orang-orang yang bodoh daripada orang yang jahil. Sama tak? Sama atau tidak nukilan ulama Jawi dan terjemahannya ini kepada perkataan Al-Aiz bin Abdul Salam? Dinukil dan diringkaskan. Dinukil, diterjemah dan diringkaskan. Zikir Allah Allah yang ikhtisar adalah bid'ah yang keji dan perbuatan orang jahil. Jadi sama seperti yang dinukilkan oleh Imam Al-Hattab dalam Mawahibul Jalil. Jadi, wahai Piyu Faiz, di manakah Al-Aiz kata tidak boleh zikir Allah Allah kerana tidak ada mat, iaitu zikir Allah Allah secara laju, Allah Allah Allah, tanpa memanjangkan mat, Allah Allah? Tolong jawab, wahai Piyu Faiz. Kemudian di manakah Al-Aiz kata tidak boleh zikir Allah Allah sekiranya tidak disertai dengan zikir yang penuh seperti subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah? Sedangkan dalam jawapan Al-Aiz ini, beliau meletakkan Allah Allah ini, beliau mengatakan ia adalah zikir yang dilakukan oleh orang jahil dan tidak masyru'. Bahkan zikir yang masyru' adalah zikir dengan ayat sempurna daripada jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Jadi kalau orang tu dia sebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, kemudian disebut Allah Allah, itu juga termasuk dalam larangan yang disebutkan oleh Imam Al-Aiz. Jadi dakwaan Piyu Faiz sangat jauh dan meleset walaupun beliau sudah khatam kitab tersebut. Kemudian kita baca lagi apa yang disebutkan oleh Imam Al-Hattab untuk faedah. Wasu'ila al-Bulqini, Imam Bulqini disoal, an jama'atin yadhkuruna fi asna'i dhikrihim wa yaquluna Muhammadun Muhammad. Ada juga kan? Ada orang ni dia zikir disebut Muhammad 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 kan? Yang tadi tu Allah Allah, ini Muhammad Muhammad. Wa yukarriruna al-isma syarif, mereka mengulangi nama mulia Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaquluna akhiru dhalik, dan hujung sekali mereka kata, lepas mereka ulang-ulang Muhammad Muhammad, mereka kata Muhammadun mukarramun muazzamun. Jadi ini ayat yang ikhtisar, yang tidak sempurna. Muhammad 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 apa? Ini ayat yang kita nampak seperti lebih sempurna. Muhammad dimuliakan dan diagungkan. Soalannya, hal yakunu dhalika dhikran yu'jaruna alaih? Adakah orang yang buat zikir Muhammad Muhammad ni adalah zikir yang ada pahala? Wahal fihi isa'ah, ataupun pada zikir Muhammad 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 ni ada kurang ajar, kurang adab dengan Nabi? Soalan itu bersambung. Wahal warada fi dhalika syai'un min kitabin aw sunnah? Ada tak mana-mana dalil daripada kitab dan sunnah untuk zikir Muhammad Muhammad? Fa'ajab, maka jawapan Imam Bulqini seperti yang dinukilkan oleh Al-Hattab, lam yarid bidzalika ayatun wala khabarun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala atharun 'ala as-sahabati wala 'anil tabi'ina wala 'anil fuqaha'i ba'dahum. Tidak ada warid dalam Quran, tidak ada dalam sunnah, tidak ada asar sahabat, tidak ada perbuatan tabi'in, dan tidak ada fuqaha yang menyebutkan boleh zikir seperti itu, iaitu Muhammad 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 Muhammad. Jadi dia sudah menjawab soalan ini yang terakhir. Wala dzalika minal adhkaril masyru'ati, ini bukanlah zikir yang masyru'ah oleh itu, wala yu'jaruna ala dzalik. Dia menjawab soalan ini. Jadi zikir Muhammad 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 ini adalah zikir yang tidak masyru', maka tidak dapat ganjaran pahala. Huwa mubtadi'una syai'an qad yaqa'una bihi fi isa'ati adab. Mereka buat perkara bid'ah yang boleh jatuh kepada kurang ajar kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma qawluhu Muhammadun Muhammadun mukarramun muazzamun, setengah kitab lain sebut Muhammadun mumajjadun mukarramun muazzamun, fahadha laysa kalladhi qablahu. Adapun mengatakan Muhammadun Muhammadun mukarramun muazzamun, maka ini bukanlah seperti yang sebelumnya. Yang ini mengatakan Muhammadun mukarramun ni tak samalah dengan kata Muhammad Muhammad. Muhammad Muhammad ni jumlah yang tak boleh difahami. Adapun Muhammadun mukarramun muazzamun ni boleh difahami kerana ada ayat yang sempurna, jumlah ismiyah. Muhammad adalah manusia yang dimuliakan dan manusia yang diagungkan. Jadi tidak samalah yang ini dengan yang ni. Begitu juga dengan zikir Allah Allah dengan subhanallah walhamdulillah, tak sama. Wa huwa ikhbarun bil waqi'i. Jadi kita kata Muhammad dimuliakan dan diagungkan ini jumlah yang sempurna, dan ikhbarun bil waqi', ia adalah pemberitahuan kepada waqi', kepada realiti sebenar. Ayat yang difahami, walam yarid fihi ma yaqtadi an yakuna matluban,
Tetapi walaupun ayat itu difahami, ayat itu cantik, ayat itu jumlah ismiyah yang kemas, bukannya ayat Muhammad yang tidak boleh difahami. Kata Syekh Al-Bulqini, lam yarid fihi ma yaqtadi an yakuna matluban. Kalau kita lihat kepada dalil-dalil Quran Sunnah, tidak menunjukkan bahawa perbuatan itu dituntut. Maknanya kita kata Muhammadun mukarramun mu'azzamun, ini juga tidak dituntut kalau kita istinbat daripada nusus. Wal qiyasu ala ma nahallahu anhu. Bahkan kalau digunakan kaedah qiyas, maka ia melarang perkataan seperti ini. Muhammadun mukarramun mu'azzamun. Sebut-sebut nama Nabi direct, tanpa ada penghormatan. Apa dia? Qiyas macam mana? Firman Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu jadikan seruan kamu kepada Nabi ini macam kamu panggil kawan-kawan sendiri. Wa qawluhu ta'ala wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Janganlah kamu mengangkat suara bercakap dengan Nabi ini macam kamu bercakap sesama kamu sendiri. Mesti kena ada ta'zim dan ihtiram, penghormatan. Wa ma tuliba minal adabi minhum fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtadi nahyu. Dan tuntutan agama agar kita beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kedudukan, kemuliaan, kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tuntutan tersebut menghalakan bahawa ucapan ini pun adalah dilarang. Kerana apa? Sebut nama Nabi macam tu je. Muhammad. Sepatutnya sebut dengan ta'zim. Ada kata-kata kemuliaan sebelum sebut nama Nabi ni, ataupun tak sebut langsung nama Nabi. Qultu yang ni Al-Hattab lah. Dia kata, wa amma qawluhum Muhammadun mukarramun mu'azzamun, yakni min ghairi takririn lil ismi syarif. Maknanya Muhammad mukarram mu'azzam, Muhammad ni yang dua ni, ini sebenarnya min ghairi takririn lil ismi syarif. Ini bukanlah pengulangan kepada nama mulia Nabi. Dia hanya sebut sekali sahaja nama Nabi. Muhammad, iaitu Nabi Muhammad. Muhammad dimuliakan. Muhammadun, iaitu Nabi Muhammad. Muhammadun terpuji. Mukarramun dimuliakan. Mu'azzamun diagungkan. Jadi ini masih ayat yang sempurna. Muhammadun karramun mu'azzamun. Wa ma qalahu zahirun. Dan apa yang disebutkan oleh Bulqini itu zahir lah. Kalau ikut nusus, zahirnya melarang ucapan ini. Wa mithlu hadha qawlu kathirin minal 'ammah. Dan seumpama perkataan Muhammad dan Muhammad mukarram mu'azzam ni adalah perkataan ramai orang awam. Sallu ala Muhammad. Okey, jadi perkataan sallu ala Muhammad ini termasuk dalam larangan juga. Kerana apa? Kerana pada waqi' ulama pada waktu itu, orang ramai menyebutkan nama Nabi tanpa ta'zim. Bahkan digunakan itu sebagai alat untuk tujuan keduniaan, untuk berniaga, untuk diskaun barang, untuk jual barang. Nak diskaun, minta diskaun, sallu ala Nabi, ataupun sallu ala Muhammad. Dia jadi bukan pada kedudukan untuk mentakzimkan Nabi, tapi untuk aghrad keduniaan. Orang nak tawar menawar, orang jual, orang beli, semua duk guna sallu ala Muhammad. Ini adalah perkara yang dilarang oleh para ulama. Teks yang sama kita boleh dapati dalam kitab Fathul Ali Al-Malik oleh Syekh Muhammad Ahmad Ailish radhiyallahu anhu. Teks yang sama ada kat sini. Imam Al-Ais disoal, fa'ajab, dan Imam Al-Ais menjawab. Kemudian wasu'il al-Bulqini, Imam Bulqini disoal juga. Soalan yang sama, teks yang sama dinukilkan oleh Syekh Ailish rahimahullahu ta'ala. Dan kita lihat dalam kitab Ibn Al-Hajj juzuk keempat, dia menyebutkan tentang perkara-perkara kurang adab yang berlaku oleh masyarakat apabila sebut nama Nabi. Dia kata, wa kadzalika idza arada an yufsiha lahu fi at-tariq yaqul sallu ala Muhammad. Dia kata antara bentuk kekurang adaban, kekurang ajaran manusia kepada Rasulullah, kedudukan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dia nak berjalan pada lorong yang sempit ataupun lorong yang ramai orang, dia nak suruh orang ramai berikan kepada dia laluan untuk dia lalu. Dia kata apa? Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. So orang pun akan buka jalan lah untuk dia lalu. Jadi sallu ala Muhammad ni, dia kata sallu ala Muhammad ni bukan untuk ta'zim Nabi, tetapi untuk aghrad duniawi, untuk tujuan keduniaan. Sebut nama Nabi tapi nak suruh orang buka jalan untuk dia. Ila ghairi dhalik, dan contoh-contoh yang lain banyak. Boleh cari, banyak ulama sebutkan. Wa huwa kathir, ramai. Banyak kes yang berlaku pada zaman mereka, pada zaman ulama ni, orang sebut nama Nabi dah tak ada ta'zim, macam main-main. Sama juga macam Allah pun.
Sama juga dengan Muhammad tadi, bila dah selalu main Muhammad, dia tak ada ta'zim dalam hati orang. Dan orang jadikan itu sebagai tujuan duniawi, sebagai alat untuk mencapai keuntungan dunia. Wa ba'dhum yajma'u bainal kadhibi hina nidaihi ala sil'atih kama taqaddam. Ada orang nak dapatkan barang yang dia jual beli pun guna nama Nabi sallallahu alaihi Muhammad, nak dapat diskaun, nak jual, nak beli. Wa bainas salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sabilil adah, dan selawat kepada Nabi itu dah jadi satu adah, awaid, jadi benda yang biasa untuk aghrad duniawi. Bahkan ada yang untuk menipu pun ada, kadhib. Wa ba'dhum yajma'u baina dhalika wa bainal aymanil kadhibah. Ada yang sumpah dengan sumpah yang tipu, sumpah yang dusta, kemudian sallu ala Muhammad. Jadi sudah tidak ada tauqir, penghormatan, ihtiram kepada janab an-nabawi asy-syarif. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan semerbak harum salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai Piu Faiz, kita kembali kepada isu Allah tadi. Kita dah pergi tadi kepada Muhammad kan. Dan ulama kata, Mulqini kata kurang adab, kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah, konteks yang sama konteks yang sama dinukilkan daripada Al-Aiz Ibn Abdul Salam tentang Allah, dan pada muqabil Allah ini adalah zikir yang tam, zikir yang sempurna, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi wahai Piu Faiz, adakah benar dakwaan kamu bahawa Al-Aiz melarang zikir Allah kerana memendekkan mat, iaitu Allah laju-laju? Tak ada pun sebut kat sini. Tidak ada disebutkan di sini pun. Kemudian dakwaan kamu wahai Piu Faiz, Imam Al-Aiz mengatakan bid'ah zikir Allah sekiranya tidak didahulukan dengan zikir-zikir yang lain pun tidak ada disebutkan. Bahkan kalau disebut pun zikir yang lain, kemudian dizikir Allah juga tetap adalah bid'ah yang keji di sisi Imam Al-Aiz bin Abdul Salam. Jadi dua dakwaan Piu Faiz tersebut amat jauh meleset daripada perkataan sebenar Imam Al-Aiz ibn Abdul Salam. Jadi siapakah sebenarnya yang tidak bertanya? Siapakah sebenarnya yang tidak berguru ataupun berguru tapi tidak faham, gagal faham dan gopoh? Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai, merahmati Piu Faiz dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.